One, two, three, let's go! Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami, Rembau Equine Squad. Seperti anda tahu, beberapa hari lepas kami ada post story dekat IG Equine iaitu Ask Question Box untuk sesi Q&A kali ini. Kami telah pun menerima dan dapat banyak soalan daripada awak semua. So, untuk konten kali ini, kami akan cuba menjawab semua soalan-soalan anda sebaik mungkin. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita teruskan dengan soalan yang pertama. Apa kau boleh dapat masa ODL? Okay. Apa yang kita orang dapat waktu ODL ini, kita orang dapat ilmu baru. Macam mana nak buat event secara online. So, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. So, daripada situ, kita orang belajar tahu macam mana nak buat event online. Macam mana kita nak laksanakan event tu. Macam mana kita orang nak selesaikan masalah jika timbul. Mungkin masa tu awak part 1 kot, awak baru kenal dengan kita orang secara permukaan. Dan mungkin awak banyak kenal kita orang masa kelas pokok kot. Masa kelas pokok kan kita orang jalankan tugas macam biasa, garang bertempat, tegas juga bertempat. Maybe lah awak rasa macam kita orang garang, tapi hakikatnya tak pun, kita orang pun manusia yang biasa juga. Untuk tips hilangkan stres, apa yang saya buat ini berdasarkan apa yang saya buat. Saya akan tengah buat assignment stres, so saya akan pergi mandi. Pergi mandi dalam mandi yang lama, mandi yang untuk menyegarkan kembali badan tu. Yang kedua, saya akan panggil kawan-kawan saya untuk buat assignment sama-sama dalam hang ke, dalam meet ke. So lagi-lagi kalau grouping kan. Yang ketiga, saya akan tidur. Benda paling biasa kot, tidur. Komander tak penat ke buat event banyak-banyak? Jawapan untuk soalan ni, penat. Memang penat. Tipu lah kalau kata tak penat kan. Sebab dengan online lagi sekarang, assignment lagi, kelas lagi. Tapi penat yang kami rasa tu akan hilang tau. Sebab apa? Sebab bila kami buat event, kami akan surrounding dengan people-people yang support kami. So vibes tu dia buat kita orang rasa macam nak buat lagi event. Sebab tu event Komander jadi banyak. Kenapa Komander Mahana suka cakap cuba awak instead of tolong saya? Dia macam tiba-tiba tercakap benda tu, lepas tu tiba-tiba terbiasa. Macam tu lah. Dia tiba-tiba. Macam tu lah. Okay, next is Komander Mahana single ke? Amboi, soalan kau. Kalau untuk awak, saya single. Okay, betul ke Mahana sebenarnya penakut bila tengok cerita hantu tapi dia cover berani padahal dah shaking? Anak siapa yang tanya ni nyak? Kemain goya, biadab menggoya. Kenapa Komander Syahid selalu menang games yang Equine buat? Okay, secara jujurnya tu saya rasa rezeki saya lah kan. Rezeki kan tak salah alamat. Dan tolong netizen di luar sana stop lah hashtag Ben Syahid tu. Sebab memang rezeki saya kan, nak macam mana. Okay, quotes untuk hari ni, manjadah wajadah. Apa beza kehidupan sebagai komander di rumah dan di kampus? Semestinya banyak perbezaan antara kehidupan komander di kampus dan di rumah. Kalau dekat kampus, komander akan ada macam-macam aktiviti. Macam petang-petang akan ada riadah, ada PT. Tak apa, setiap hari tu ada je aktiviti yang akan dilakukan. Kalau di rumah, komander masih kekal aktif. Namun, semua perkara dilakukan secara online. Komander siswa, batch 4. Siapa paling garang? Kalau pada pendapat saya, bukan garang, tegas, iaitu Komander Jet. Sebab biasa Jet kan. Tapi dalam main-main Jet tu, kalau dalam karya serius, dia memang serius. Serius tak tipu. Aminuddin tu siswa ni most of diorang ni santai je, tapi yang pernah saya nampak Aminuddin lah. Rika. Bila Komander Said Muhammad Hafiz, orang panggil dia Komander Rika. Bagi saya lah, Aminuddin lah kot. Even dia santai, nampak santai, tapi adalah satu kali tu dia marah. And saya nampak lah sisi garang dia tu. And bagi saya dia ni macam diam-diam garang orangnya. Bagi saya Rika. Tapi Rika dia bukan garang, dia macam tegas. Komander siswi batch 4, siapa yang paling garang? Komander Ziha ni dia macam tegas. Dia memang every time dia macam tegas lah dalam bekerja. Saya rasa ada dua je, Komander Ziha, Komander Ulia. Okay. Komander Naziha.
Aisyah lah. Tapi tak adalah garang sangat kan, sikit-sikit je. Saya pilih Komander Aisyah lah. Komander Aisyah Nurina. Okay lah, dari muka saya rasa macam Komander Ziha. Tapi so far saya cakap Komander Ziha tak garang langsung. Itulah. Soalan untuk saya, apa yang komander nampak dalam komander selain kekeluargaan? Apa yang saya nampak lepas saya sendiri masuk komander adalah jawapan yang agak klise lah, tanggungjawab. Tapi tanggungjawab ni bukan hanya tanggungjawab yang memang tanggungjawab kami as komander, tapi tanggungjawab yang patutnya tanggungjawab orang lain tapi dia tak bertanggungjawab, dan komander yang akan bertanggungjawab sebab kami sentiasa bertanggungjawab. So soalan yang saya dapat, which is how to stay productive during ODL. To be honest, aku pun tak tahu nak explain macam mana sebab aku pun tak berapa produktif kan, ODL kan. So number one, aku akan buat assignment ikut mana due date apa yang dekat. And the second is minumlah banyak kopi, ataupun orang kata macam, bukanlah nak galakkan minum sweet drinks or anything, tapi orang kata yelah, untuk buatkan otak kita terus berfikir, just make sure that your body sentiasa ada water circulate. Ketiga, makanlah makanan yang sihat, do make things in order, buat satu persatu. Betul ke Biro Multi ni hebat-hebat? Tak, sebab saya kurang dalam video diorang. Hebat. To be honest, kami masih belajar dari task-task yang kami buat dan cuba untuk improvise mana yang perlu untuk Equine. Kami tak kejarkan gelaran hebat tu, tapi we will always work our best for Equine. Okay, apa yang dapat saya katakan, buat masa sekarang ni, saya selagi saya belum kahwin, selagi saya tak ada siapa-siapa lagi, selagi itulah saya single. Tapi saya ada Allah, okay. Dan kalau dah kahwin nanti, boleh jadi double. Tak ada single lagi kan, jadi double. Lepas tu kalau dah ada anak, jadi triple, okay. Dalam banyak-banyak komander, yang mana satu paling kelakar? Okay, pada pendapat saya, Komander Umi Umairah, sebab semua perbuatan dia adalah spontan and agak susah untuk dia serius. Saya komander yang paling kelakar ni Komander Aiman Abdullah, Komander Malah. Sebab dia punya lawak tu random, tak perlu nak try hard nak buat lawak ke apa. Lagi-lagi kalau dia bergabung dengan Komander Aiman Yahya, Komander Mania, lawak dia tu macam tak ada penghujung. Penghujung dia tidur lah kot. Komander Aiman Yahya ataupun Komander Mania. Sebab saya rasa semua lawak-lawak yang baik, semua orang boleh masuk lah dengan lawak dia. Okay, yang paling kelakar, tiga-tiga man tu kelakar. Malah, Mania, Mansyai. Tapi yang paling kelakar Maya, cuma kadang-kadang dia annoying. Mania, Komander Aiman Yahya. Betul ke Komander Meksu kena beli barang dekat Shopee baru boleh tidur? Okay, untuk soalan ni, basically benda ni memang jadi dekat saya dekat college before kita balik raya tu. Sejak saya duduk college ni macam susah sangat nak tidur dan macam susah gila. Jadi apa yang saya buat bila bosan, saya buka Shopee. Saya kena everyday ni saya cerita betul-betul everyday saya kena beli satu barang before saya tidur. Baru saya automatic jadi mengantuk, saya akan tidur. Okay, soalan yang kedua ialah Komander Suraya teringin nak makan apa? Kalau kat college dulu, saya memang teringin sangat nak makan nasi kerabu golok. Sebab dia punya kuah tu, dia bukan kuah tumis tau. Dia kuah budu, dia dah masak. Saya tak tahu lah dah masak ke ataupun dia dah memang kuah budu siap. So, itulah yang saya nak makan. Macam mana nak tahu crush kita single ke tak Komander? Okay, first kali awak kena tahu crush awak tu, awak rapat ke tak dengan crush awak. Tu kadang-kadang dia ada post macam someone lah, pasal cinta-cinta ke, lepas tu gambar seorang perempuan ke. Jadi awak tahulah, itu dia tak single. Tapi kalau katakan dia tak ada buat tu semua, InsyaAllah dia akan jadi milik awak. Aha, jom kita tanya Komander siswa. Of course lah, single. Alhamdulillah, saya tak single. Saya single. Kau nak tahu? Saya tak single, saya beli beras, saya setia. Masih single lagi. Tak single. Tapi orang sebelah saya ni single. Saya single. Single lagi? Biarlah rahsia. Saya taken. Dan saya single.
Sorry, saya tak single. Taken. Dengar cerita Komander Sakinah dah bahagia. Okey, saya memang dah bahagia, Alhamdulillah. Tapi bukanlah dengan beliau. Saya bahagia dengan kawan-kawan, dengan kucing saya yang comel, Mail. Okey, saya tahu ada spekulasi yang mengatakan saya bahagia dengan beliau. Sejujurnya tak, saya dengan dia tak ada apa-apa pun. Okey, berpeganglah kepada konsep dengar boleh, percaya jangan. Soalannya lebih kurang sama. So, saya jawab sekali teruslah. Kenapa Komander Selvi benci dan kenapa ramai suka kutuk Komander? Komander duduk diam je, saya tengok. So, apa yang saya dapat di sini, 3 benda je. Orang akan dengki daripada kelebihan, kebaikan dengan kekurangan. Kalian nak buat apa? Kalau orang kata dah tak suka tu memang tak suka. Orang yang tak suka Komander ni kemungkinan asasnya basically datang daripada certain kelompok ataupun certain orang tu sendiri yang kurang senang hati ataupun kurang berpuas hati apabila kalangan terbaik ni melakukan kerjanya dengan baik. Cik. Komander yang famous dan dari segi apa dia famous? Okay, bagi saya Komander Syed Muhammad Hafiz, Komander Rika. Sebab apa dia famous? Takkan korang tak tahu kan? Dia baran kot. Tak, bukan sebab dia baran. Sebab bagi saya dia punya cara tu berlainan sikit, berbeza daripada orang lain. Mungkin orang lain berlembut tapi dia garang. Rika ni dia tegas tapi semua orang boleh masuk dengan dia sebenarnya. Kalau kita cuba untuk masuk dengan dia, dia boleh je masuk. Tu bagi saya lah. Komander Asrul sebab dia comel. Lepas tu Komander Sakinah sebab cara pimpinan dia yang sangat baik. Untuk Komander Siswi, bagi saya Komander Sakinah sebab basically dia dah ada jawatan kan, so memang orang dah kenal dia dah pun. Yang secondnya sebab dia ni suka interact dengan orang, tak kisahlah siapa pun orang tu. Bagi siswa pula, pada saya Komander Asrul sebab Komander Asrul ni pun dia ada jawatan juga. Tapi yang lebih menonjolkan dia bila dia ni selalu lead dekat PI. Saya rasa paling famous saya rasa Komander Asrul lah kot. Sebab dia dia selalu turun padang dan dia suka tanya khabar komander-komander lain lah. Okey, yang kedua saya rasa siswi yang paling famous Ulia. Nanti jangan lupa bank in Komander semua pernah tak rasa nak give up dengan jadi komander? Sejujurnya kalau untuk saya lah, pernah lah. Sebab kita orang ni batch ODL lah. Bila masuk-masuk sekejap dia dapat merasa jadi komander dekat polis tu. Lepas tu dah ODL. Bila ODL tu kita tak rasa macam tanggungjawab kita sebagai seorang komander. Kita orang dah tak kawat dah, ada yang lupa kawat. So bila lama-lama tu kita rasa macam give up lah jadi komander ni. Untuk apa kan, duduk rumah je pun. Tapi satu je lah, kalau untuk aku fikir macam sebab ni jalan yang aku pilih. So aku kena bertanggungjawab dengan apa yang aku pilih lah. Apa yang kita dah mulakan, kita kena habiskan. Jangan tinggal separuh jalan. Itu membuktikan kita ni macam orang yang tak bertanggungjawab. Tipu lah kalau saya cakap saya tak pernah give up jadi komander. Mestilah pernah. Tapi bila cakap pasal komander ni kan, komander ni ada banyak tanggungjawab. Jadinya if awak semua rasa give up, awak semua try lah cari something yang boleh buat awak semua positif balik. Kisahkan pengalaman menarik dan tidak menarik sepanjang menjadi komander. Pengalaman menarik of course lah banyak. Even apa orang cakap, musim-musim COVID ni pun bagi saya dalam komander ni banyak benda-benda menarik. Diorang banyak buat event. So dari situlah dapat tahu macam mana nak buat kerja, dapat tahu macam mana nak handle benda tu, benda ni. Yang bagi saya benda tu menarik lah. Okay, untuk pengalaman yang tidak menarik, bagi saya lah, kalau yang tak menarik tu bila kalau kita bekerja, lepas tu kita ada salah faham sikit antara ahli, antara AJK. Benda tu lah bagi saya macam kurang menarik. Okay, sebenarnya cakap belakang ni mestilah ada dia punya sebab ataupun punca lah kenapa dia nak cakap belakang kan. Mungkin ada dia tak puas hati, dengki dan sebagainya. Dan cara kita nak atasi masalah cakap belakang ni adalah dengan kita berbincang. Sebab dengan berbincang ni kita boleh tahu apa masalah dia dan kita boleh selesaikanlah masalah tu.
Next question, macam mana komander semua boleh balancekan dengan buat banyak event dengan assignment First untuk event, preparation event kena buat awal. Lepas tu assignment, better jangan tangguh lah. Better assignment tu kalau boleh, kalau contohnya due dia lama lagi, kalau boleh day by day tu each ada progress lah. Before tu, admin ada 3 orang tau. Jadinya kalau macam saya suka lagu yang sendu-sendu, lagu-lagu yang malam-malam dengan lagu sendu macam tu. Saya suka lagu sendu macam tu lah. For now, Know Me Too Well by New Hope Club. Okay, untuk soalan ni, saya personally saya tak ada favourite song. Tapi kalau saya buka YouTube, saya suka dengar playlist yang macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Macam itulah, saya suka dengar lagu yang slow playlist sebab tenang. Macam mana komander kekalkan fitness? Okay, first kena jaga pemakanan. Jangan selalu makan makanan yang berminyak, berlemak, yang bergoreng semua tu. Lepas tu yang terakhir, kena selalu exercise. Seminggu tu sekurangnya 6 ke 5 kali lah exercise. Bila nak habis COVID ni? Soalan lagi agak-agak bila COVID ni semua nak habis? So, saya pun tak tahu bila COVID ni nak habis. Tapi yang penting, kita jaga SOP and ambil vaksin. Okay? Stay safe. Saya tengah atas motor ni. Nanti saya apa? Habiskanlah soalan. Saya nak soalan. Ask me a question. Best traits in commander. Helpful. Okey, jadi apa perbezaan antara komander kesatria dengan persatuan lain? Okey, komander kesatria akan diajar untuk mengajar pelajar Part 1. Diajar mengajar pelajar Part 1. Di mana kami akan mengajar subjek core iaitu perkat dan persak untuk pelajar Part 1. Jadi di situ kami akan dapatlah rasa macam mana perasaan lecturer kami yang mengajar kami, yang di mana sejak ODL ni kalau ditanya soalan nanti mulalah ada yang left, ada yang tutup mic, tiba-tiba macam legging pula, macam itulah. Kenal Donald Trump tak? Sebab awak buat hati saya tak tenteram. Saya tak tahu sebab apa dia tak tenteram. So, saya balas balik pick up line kat dia ni. Kenapa air laut masin? Sebab manis dia ada dekat air Milo saya. Saya teringin nak jadi seorang komander. Tapi saya gemuk 120 kg. Boleh ke? Okay, sebenarnya boleh je, serius boleh. Tak ada masalah pun. Sebab kalau awak tengok sendiri, saya macam mana? Saya, badan saya besar kan. Kalau awak boleh tengok sendirilah, dekat UiTek Rembau, komander UiTek Rembau tak memandang pun awak punya physical appearance awak. Yang penting awak boleh bagi kerja sama, boleh bagi komitmen, boleh buat kerja dengan baik. InsyaAllah awak akan dipilih untuk sertai dengan komander. Kotak apa yang berdosa? Mestilah kotak solat. Easy lah, see my level lah. Okay, next question. Tips untuk kekal motivated ketika ODL. Saya hampir give up. First of all, jangan give up tau. Sebab semua orang merasai dan melalui benda yang sama sekarang ni. Okay, bagi saya, cara untuk saya kekal motivated ialah dengan menjaga apa yang saya tengok, apa yang saya fikir dengan apa yang saya cakap. Sebab benda ni semua sebenarnya efek tau diri kita. Lagi-lagi bila apa yang kita serap, macam positive energy yang kita serap, secara tak langsung benda tu kita akan mengeluarkan cas positif juga. So, jangan give up, jangan bebankan diri awak, jangan rasa bila awak terima satu benda tu ialah beban. Bila awak rasa benda tu beban, awak tak akan enjoy, awak tak having fun, and then awak pressure diri awak. Kat situ lah akan jadi give up. Okay, so enjoy doing whatever you do and kekal positif. Kenapa MPP dan komander ni tak ngam? Dia macam ni lah, dia bukan tak ngam. Kami bersaing secara sihat. Orang ramai kat luar, student-student mungkin nampak kami ni tak ngam. Tapi kalau nak lepak stable, okey je. Kita orang tak ada masalah pun. Apa pandangan komander dengan bakal komander sekarang? For me, diorang ni bagus sebab diorang senang nak get along with each other. Maksudnya macam diorang tak pernah jumpa antara satu sama lain. Last sem pun tak ramai yang balik kampus. Dan diorang R2Com semua pun secara virtual. Tapi waktu kita orang buat satu event yang memerlukan diorang untuk bekerja secara berkumpulan, diorang boleh buat benda tu.
diorang sporting, boleh bekerjasama, masuk air. So baguslah, teruskan. Okay? Awak nak kenal dengan siapa? Kalau awak nak kenal kami semua, awak boleh tengok video kami yang terdahulu sebab kami ada post, iaitu Getting to Know Us Part 1, Getting to Know Us Part 2. Kenapa komander lepak sama dia je? Oh, sebab resis. No, tak salah. Mesti saya explain. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka akan rasa selesa dengan orang yang faham mereka. Itu adalah manusia yang sebenar. Okay? So, komander kenapa dia lepak dengan komander saja? Sebab dia selesa dengan kawan-kawan dia. Macam awak juga. Kalau awak selesa dengan classmate awak, awak akan lepak dengan dia. Kalau awak tak selesa dengan classmate awak, awak takkan lepak dengan dia. Semua komander lawa-lawa and handsome Okay, macam ni lah. Kalau awak rasa insecure, awak tak payahlah insecure. Kita orang ni biasa je. Semua orang handsome, semua orang cantik. Allah semua dah bagi. Allah bagi semua cukup dah. So, tak payah kot nak insecure. Okay, so saya kena jawab soalan ni, iaitu komander ni hadap apa je sampai jadi leader yang bagus? Apa yang perlu ada? Okay, sebenarnya kita perlu ada otak. No. Okay, sebenarnya kita ni kena berani. Untuk jadi leader ni, kita kena berani. Kan? Takkanlah nak jadi leader kau penakut kan? Macam mana orang nak ikut kau? Kita kena jadi seorang yang yakin, cakap je apa awak nak cakap. Janji, jaga tutur kata, jaga bahasa, jaga tingkah laku. Dekat situ pun kita dah boleh gain kepercayaan orang dekat kita. So, nak jadi leader ni senang. Awak buat benda tu semua. Tak semestinya leader untuk orang lain. Maybe leader untuk rumah tangga kita. Macam tu, okay, gurau je. Kenapa Komander Mansyah single? Benda ni agak merumitkan sebab saya tak dapat lagi mencari someone yang betul-betul kena dengan gaya saya, taste saya. Siapa yang paling kacak dan paling cerita dalam komander? Kacak dengan cerita ni sebenarnya subjektif. Kalau seorang tu kacak dekat luar, dekat dalam dia pun mestilah seiring juga orang katakan. So untuk komander siswa, aku rasa Syahir sebab dia ada bentuk muka yang nice and plus dia sangat humble. So untuk siswi pula, semua komander siswi cantik, semua jelita-jelita lah. So salah satu daripadanya adalah Komander Kaisara. Sebab apa? Sebab dia bukan saja cantik tapi dia sangat baik orang dia. Paling kacak Z kot. Tapi still tak boleh kalahkan Jijul. Oh, YTJT. Bagi saya lah, Komander Wadina Alia. Saya nak jawab saya sebenarnya tapi takut jadi bising lah pula nanti. Saya rasa semua komander siswi jelita. Betul tak? Kan? Kenapa komander semua bagus gila cara dia orang handle situation? Okay, kalau tanya saya personally, sebab kami dilatih untuk handle macam-macam situasi. Okay, sama ada dari segi fizikal ataupun mental ataupun secara orang kata sekarang ni yang valid adalah virtual. Okay, secara dalam talian. Dalam banyak ter apa yang paling sakit? Okey, bagi saya jawapan dia adalah tersakiti. Dah nama pun tersakiti, mestilah sakit kan? Selain tu, ter apa lagi yang sakit bagi korang? Cuba korang komen kat bawah ni. Kalau nak cakap pasal ter apa yang sakit ni, banyak sangat. Macam-macam ter boleh sakit. Contohnya, terlepas kelas, terconfess dekat crush tapi kena reject. Terlagi sakit. Lagi apa? Tertidur masa buat kerja, buat assignment. In fact, kalau kita tersepak pucuk katil pun dah sakit, tahu tak? Paling ramai-ramai komander batch ni, siapa paling pemalu agaknya? Pada saya, Komander Najwa. Untuk komander siswa, saya pilih Komander Abdul Afiq. Ataupun orang panggil panggilan manja dia Komander Jecai. Yang kedua, komander siswi, saya pilih Komander Danish Auni. Baiklah, itu sahaja konten kita pada minggu ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan soalan dan juga kepada semua yang telah menonton video ini dari awal hingga ke penghujungnya. Jadi jangan lupa like, komen, share and subscribe YouTube channel ini. See you in next video. Bye.